Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, kita sambung balik pembelajaran kita Sains Tingkatan 3 bersama saya Cikgu Taufik bin Ibrahim. Okey, hari ini kita nak belajar bab baru. Kita dah habiskan bab 4. Kita masuk kepada bab 5 iaitu termokimia. Okey, bab 5 ni merupakan bab yang paling ringkas dalam Sains Tingkatan 3. So, dalam bab 5 ni ada satu sahaja subtopik iaitu 5.1 tindak balas endotermik dan exotermik. Okey, so dalam bab ni kita akan belajar yang ni sahaja iaitu tindak balas endotermik, yang kedua tindak balas exotermik. Alright. So kita pergi dulu kepada hasil pembelajaran. Ada banyak hasil pembelajaran. Yang pertama mendefinisikan tindak balas endotermik dan tindak balas exotermik. Kita akan tahu apa itu endotermik, apa itu exotermik. Yang kedua kita nak hubung kaitkan haba yang diserap atau dibebaskan dalam tindak balas kimia kepada tindak balas endotermik dan tindak balas exotermik. Kita nak pastikan bahawa haba yang diserap tu endotermik ataupun exotermik. Okey, kita nak tengok tindak balas apa yang menyebabkan haba diserap dan haba dibebaskan. Yang ketiga, menjalankan eksperimen untuk membanding dan membezakan tindak balas exotermik dengan tindak balas endotermik. Dalam slide ni tak ada eksperimen, tapi kita nak tunjuk beberapa laporan eksperimen. Kita akan bincang macam mana prosedur, bahan, pemboleh ubah, keputusan. Okey, kita akan bincang juga. Yang keempat, menjelaskan dengan contoh tindak balas exotermik dan tindak balas endotermik. Kita akan beri beberapa contoh tindak balas. Yang kelima, mereka bentuk bahan yang menggunakan konsep tindak balas exotermik dan endotermik bagi menyelesaikan masalah dalam kehidupan. Yang ini ialah soalan yang berbentuk kebat ataupun Hotz eye order thinking skill, yang mana banyak soalan-soalan mereka cipta. Okey, kalau tahap penguasaan ni paling tinggi lah, tahap penguasaan 6. So kita pergi dulu kepada 5.1 tindak balas endotermik dan exotermik. Sebelum tu kita tunjuk dulu gambar longgokan api yang dibakar. Okey, longgokan kayu dibakar untuk menghasilkan tenaga haba dan cahaya. Kebanyakan tindak balas kimia melibatkan perubahan haba. Okey, tenaga haba diserap atau dibebaskan dalam tindak balas tersebut. Okey, jadi tajuk ni fokus kepada haba. Okey, iaitu termokimia. Okey, kajian tentang perubahan haba semasa tindak balas kimia. Okey. So, yang pertama sekali kita ulang balik tadi, termokimia ni ialah kajian tentang perubahan haba semasa tindak balas kimia. Okey, ingat tu. So, kalau melibatkan perubahan haba, kita ada satu alat yang boleh kesan perubahan haba. Okey, mana sama kita nak tengok alat ni dia akan dapat detect haba tu banyak atau sikit, tinggi atau rendah. So, alat tu ialah termometer. Okey, sekarang ni kita dah ada termometer digital. Okey, so tak perlu lagi di makmal kita nak sudut mata mesti berserenjang dengan meniskos lah apalah. Okey, termometer digital ni memudahkan. Dia terus tunjuk nilai bacaan suhu. Okey, tapi yang biasa kita guna di makmal, termometer makmal lah. Okey, yang di sebelah ini warna kuning ni. So, termometer ni dia menunjukkan bacaan dalam bentuk darjah Celsius atau Fahrenheit, tapi di Malaysia kita guna darjah Celsius. Okey, yang pertama dia akan tunjuk bacaan tinggi iaitu panas. Okey, bila panas haba ni tinggi lah. Yang kedua, bacaan rendah ataupun sejuk. Jadi bila sejuk, haba tu rendah ataupun kurang. Okey, so kita pergi dulu kepada tindak balas exotermik. Okey, tindak balas exotermik ialah tindak balas yang membebaskan tenaga haba ke persekitaran. Okey, kena ingat membebaskan tenaga haba ke persekitaran. Okey, bila tenaga haba dibebaskan ke persekitaran, suhu persekitaran tersebut akan meningkat. Okey, contohnya apabila tindak balas berlaku dalam kelelangkun ini, yang warna hijau ni, dia akan membebaskan haba ke persekitaran. Jadi di persekitaran itu akan menjadi tinggi. Okey, suhu persekitaran akan menjadi tinggi. Okey, kalau senang nak ingat saja exo tu, exotermik. Exo sama bunyi macam bunyi exhaust. Okey, sebutannya lebih kurang exhaust kan. Jadi exhaust akan membebaskan asap. Okey, maknanya kita relate membebaskan haba. Okey, bila bebaskan haba dia akan jadi panas lah. Okey, suhu luar jadi tinggi. Samalah exhaust kan panas. Okey, yang kedua tindak balas endotermik. Tindak balas endotermik ialah tindak balas yang menyerap tenaga haba dari persekitaran. Okey, dia menyerap tenaga haba dari persekitaran. Apabila tenaga haba diserap dari persekitaran, suhu persekitaran akan menurun. Okey, contohnya
Apabila tindak balas berlaku dalam kelelangkon ni, tenaga haba akan diserap. So bila diserap, tenaga haba diserap dari sekeliling tu, jadi suhu akan menurun. Okey, suhu persekitaran akan menurun dan rendah. Okey, kalau nak mudah ingat, endotermik, perkataan en tu kalau bahasa Latin maksudnya in, masuk. Okey, jadi haba diserap masuk. Okey, senang je, dia terbalik saja. Exo bebas, endo menyerap. Okey, senang. Okey, seterusnya eksperimen yang saya sebut tadi, kita tak buat eksperimen tapi saya nak jelaskan juga macam mana eksperimen itu dijalankan. So, tujuannya membanding dan membezakan tindak balas endotermik dan exotermik. Kita nak tengok perbezaan antara dua tindak balas ini. So, hipotesisnya, tindak balas exotermik ialah tindak balas yang membebaskan haba ke persekitaran, manakala tindak balas endotermik ialah tindak balas yang menyerap haba dari persekitaran. Okey, exotermik membebaskan haba persekitaran, endotermik menyerap haba dari persekitaran. Okey, kita nak uji hipotesis ni sama ada diterima atau ditolak. So, pembalik ubah dimanipulasikan dalam eksperimen ini ialah jenis bahan kimia. Kita perlukan beberapa bahan kimia. Okey, sebab itulah kita kena manipulate bahan kimia ni. Ada beberapa jenis bahan kimia dibebaskan haba apabila dia bercampur. Ada beberapa bahan kimia bila kita campur dia menyerap haba. Okey, bergerak balas ialah bacaan suhu akhir. Kita nak tengok haba tu diserap atau dibebaskan. Jadi termometer lah yang akan cek suhu tersebut. Okey, dimalakan ialah isi padu air. Alright. So, bahan yang radas ialah yang pertama sekali sebut nitrogen hidrogen karbonat, yang kedua natrium hidroksida, macam resipi masak lah pula. Okey, yang ketiga amonium klorida, yang ketiga larutan natrium hidroksida dalam bentuk cecair, yang keempat ialah asid hidroklorik larutan juga, dan radasnya ialah termometer, spatula dan cawan polistirena. Alright, so macam mana kaedahnya? Kita ada dua kaedah. Yang pertama kaedah antara bahan dan air, yang kedua ialah antara asid dan bahan-bahan lain lah. Okay, kita tengok yang pertama, kita sediakan cawan polistirena. Yang pertama sekali kita masukkan 50 ml air. Sebab itulah kita kena malarkan kuantiti air. Okey, kita kena tetapkan. Okey, masukkan air, kita biarkan selama 2 minit supaya suhu tu tetap. Lepas tu baru kita cek suhu dengan termometer. Okey, catat suhu awal air. Selepas itu kita masukkan 2 spatula natrium hidroksida ke dalam cawan polistirena dan kita kacau dan selepas itu kita akan dapat catat suhu maksimum dan minimum campuran guna termometer juga. Okey, so kita ulang balik langkah 1 hingga 6 ini. Kita gantikan natrium hidroksida tadi ni menggunakan amonium klorida pula. Okey, settle prosedur yang A. Yang prosedur B pula, kita nak uji antara dua bahan yang lain pula. Yang pertama kita sediakan cawan juga macam tadi. Kita masukkan pula 25 ml asid hidroklorik. Okey, kita biarkan selama 2 minit biar seragam. Selepas tu kita akan catat suhu awal asid. Selepas itu kita masukkan 25 ml natrium hidroksida. Selepas tu kita kacau dan kita akan catat suhu maksimum atau minimum campuran menggunakan termometer. Selepas itu kita ulang balik langkah 1 hingga 6. Kita ganti natrium hidroksida dengan natrium hidrogen karbonat. So keputusan yang kita dapat ada dalam jadual. Kita boleh rujuk buku teks keputusan ni. Okey, jadi natrium hidroksida dan air dan amonium klorida dan air ni ialah prosedur A. Yang sebelah kanan ni ialah prosedur B tadi. Asid hidroklorik dengan natrium hidroksida dan asid hidroklorik dengan natrium hidrogen karbonat. Okey, kita tengok yang pertama dahulu, natrium hidroksida dan air. Suhu sebelum tindak balas ialah 30. Okey, apabila kita campur dua bahan ni, dia menaikkan suhu kepada 38 darjah Celsius. So bila menaikkan suhu maknanya haba dibebaskan persekitaran. Okey, kalau haba dibebaskan maknanya tindak balas exotermik. Okey, amonium klorida dan air. Okey, bila campurkan kedua-dua ni, kita tengok pemerhatiannya. Daripada 30 darjah Celsius dia menurun kepada 26 darjah Celsius. Jadi suhu haba diserap. Okey, bila haba diserap, tindak balas endotermik. Okey, yang ketiga, asid hidroklorik dan natrium hidroksida, dia menaikkan suhu. Bila menaikkan suhu, haba itu dibebaskan, exotermik. Dan yang terakhir ialah asid hidroklorik dan natrium hidrogen karbonat, dia menurunkan suhu. Bila menurunkan suhu maknanya menyerap suhu dari persekitaran. Itulah tindak balas endotermik. Alright.
Seterusnya, contoh tindak balas eksotermik dan endotermik dalam kehidupan seharian. Apa dia contoh-contoh yang boleh didapati dalam kehidupan seharian? Okey, eksotermik atau endotermik ni. Kita pergi dulu kepada tindak balas eksotermik. Yang pertama sekali ialah respirasi. Okey, respirasi ni ialah proses pernafasan. Kita sedut oksigen, keluarkan karbon dioksida, kita membebaskan haba. Sebab itulah respirasi ni ialah eksotermik, kita bebaskan haba. Okey, sebab itulah kalau kita buat aktiviti cergas, kita berlari ke, kita buat aktiviti jogging ke apa, badan kita akan mula panas sebab kita membebaskan haba. Okey, haba tu dirasai oleh badan kita. Jadi badan kita jadi panas. Sebab itulah respirasi ni salah satu tindak balas eksotermik. Yang kedua ialah bunga api, okey, membebaskan haba dan cahaya. Yang ketiga, tindak balas antara kalium dan air, okey, dia akan membebaskan haba, bercahaya, panas. Okey, yang keempat ialah tindak balas peneutralan yang kita buat eksperimen tadi di antara asid hidroklorik cair dengan natrium hidroksida cair tadi. Okey, tindak balas peneutralan ni dia meningkatkan suhu. Okey. Alright. Yang kelima ialah hot pack ataupun pack panas, okey, yang digunakan untuk menghalang menghalang pembekakan. Okey, kita menghalang bila kita injured, cedera, dia akan menghalang pembekakan otot kita. Okey, bila panas, jadi salur darah tu akan mengembang, jadi darah akan mengalir dengan lebih banyak, so dia akan menyurutkan bengkak itu. Okey, bengkak badan kita. Hot pack. Okey. Yang kelima ialah pembakaran. Pembakaran ni membebaskan haba, okey, dia panas. Yang keenam, tindak balas natrium hidroksida dan air tadi. Alright, so dia memanaskan jugalah, dia membebaskan haba, eksotermik. Okay, yang kedua ialah tindak balas contoh endotermik. Okay, yang pertama sekali ialah fotosintesis. Endotermik ni ialah menyerap haba dari persekitaran. Okay, menyerap cahaya matahari, jadi dia menyerap haba, jadi dia ialah endotermik. Yang kedua, kita goreng telur kan, nampak macam panas, tapi proses ataupun tindak balas goreng telur ni ialah endotermik. Haba diserap, okey, untuk goreng telur tadi. Sebab itulah goreng telur ni ialah endotermik. Okey, kan telur kan asalnya cair. Bila kita goreng dia jadi berpejal kan, nampak pejal. Sebab itulah haba diserap. Okey. Yang ketiga, cold pack. Okey, ni ialah pack sejuk, di mana pack sejuk ni digunakan untuk menghentikan pendarahan. Okey, apabila kita sejuk, letak di tempat yang luka, dia akan mengecilkan saiz salur darah. Okey, jadi menghalang pendarahan lah. Okey, kalau pack panas tadi menghalang bengkak, yang sejuk pula menghalang pendarahan. Alright, yang keempat ialah kita buat kek. Okey, kita adon kek, kita kacau-kacau tepung apa semua, kita letak dalam oven. Okey, dia akan mengembang kan. So dia menyerap haba untuk masak kek tadi tu. Okey, sebab itulah buat kek ni pun endotermik. Yang kelima, tindak balas antara garam amonium dan air tadi, dia akan menurunkan suhu, kita buat eksperimen tadi. Dan yang keenam ialah pengeksrakan logam oleh relau bagas. Kita belajar bab 4 dahulu, haba itu diserap untuk proses penurunan oksida dalam relau bagas ni. Okey, so itu ialah contoh-contoh yang berlaku dalam kehidupan seharian kita. So ni ialah yang last kali, hasil pembelajaran yang terakhir. Mereka bentuk bahan dengan menggunakan konsep tindak balas eksotermik dan endotermik bagi menyelesaikan masalah dalam kehidupan seharian. Soalan ini adalah soalan yang berbentuk reka cipta tahap 6. Contohnya, dengan menggunakan alat-alat di bawah, ubah suai dan bina pack panas segera dan pack sejuk segera. Yang ni ada dalam buku teks awak. Okey, so bahan yang disediakan ialah garam amonium, kalsium klorida, air, pencukir gigi, plastik beg besar dan plastik beg kecil. So macam mana? Kita tengok contoh jawapan. Okey, mula-mula kita nak buat pack panas kan. Okey, so kita kena lakar dulu. Okey, so lakaran dia macam ni. Okey, di luarnya ialah plastik besar. Okey, bila plastik besar, kita masukkan plastik kecil ataupun pencukir gigi dulu di atas. Okey, dalam plastik kecil kita isikan air. Okey, dalam plastik besar itu kita isikan kalsium klorida. So macam mana dia berfungsi? Okey, kita sediakan radas macam ni. Okey, alat kita buat macam ni. So tebuk plastik kecil menggunakan pencukir gigi. Okey, yang ada tu dalam plastik besar tadi tu, dan biarkan air mengalir keluar dan bercampur dengan kalsium klorida. Jadi air dalam plastik kecil akan bercampur dengan kalsium klorida di luar tu. Jadi bila air dan kalsium klorida dia bercampur, dia akan menghasilkan tindak balas eksotermik yang akan membebaskan haba.
Jadi bila membebaskan haba, plastik besar akan menjadi panas. Okey, disebabkan oleh pembebasan haba dan dia akan berfungsi sebagai pek panas. Okey, yang kedua pula, kalau kita nak buat pek sejuk, sama juga lakaran sama, cuma bahan saja kita tukar. Okey, sama saja, plastik besar, penjukir gigi, plastik kecil, di luar ni kita tukar, okey, dengan garam amonium. So macam mana? Sama juga kaedahnya. Tebuk plastik kecil menggunakan pencukil gigi dan biarkan air mengalir keluar dan bercampur dengan garam amonium. Okey, tindak balas air dan garam amonium dia bercampur, dia akan menghasilkan tindak balas endotermik. Okey, tindak balas endotermik dia akan menyerap haba dari persekitaran. So dia akan sejuk lah. So plastik besar ni akan jadi sejuk dan akan berfungsi sebagai pek sejuk. So kita kena ingat balik, pek panas untuk kurangkan bengkak, pek sejuk untuk hentikan pengaliran darah. Okey. Okey, yang seterusnya ada lagi contoh-contoh yang ada dalam kehidupan seharian ni. Yang pertama sekali ialah hot can. Sekarang ni di Malaysia pun dah ada, lama dah. Hot can ni dia ada beberapa lapisan. Okey, kita tengok situ, besi disediakan. Okey, besi ni dia akan cucuk air. Okey, kita cucuk air dalam besi tu, dalam tin tu, air tu akan mengalir keluar dan di bawah tu ada kalsium klorida. So bila air bercampur dengan kalsium klorida, dia akan jadi exothermic. Dia akan jadi tindak balas exothermic, dia akan bebaskan haba. So bila kita bebaskan haba, maknanya kita boleh panaskanlah lauk dalam hot can ni tadi. Okey, dalam can ni tadi. Alright. So antara contoh lain ialah rod cahaya ataupun kita panggil dia tiub cahaya. Kalau pergi festival lampu di Putrajaya, ramai guna kan. So dalam bahan ni ada dua bahan. Dalam tiub cahaya ni ada dua bahan. Dia akan menjadikan tindak balas exothermic. So dia akan bebaskan tenaga haba. So tenaga haba itu akan ditukar menjadi tenaga cahaya. Okey, kalau kita nak pastikan lampu ni ataupun tiub cahaya ni bertahan lama, kita kena letak dalam air yang sejuk. Contohnya kita rendam dalam ais ke, rendam dalam air sejuk supaya tindak balas itu haba dapat diserap daripada persekitaran. Jadi haba tadi itu ditukarkan kepada cahaya. Okey, lama sikit. Jadi dia bertahan lama. Kalau kita nak bagi terang, kita letak dalam air panas tapi sekejap je lah. Okey, tak lama. Alright, tu bezanya lah. So rod kaca rod tenaga ni ataupun tiub cahaya ni banyak digunakan oleh penyelam-penyelam, okey, di lombong-lombong yang tak ada sumber elektrik, dia orang guna rod cahaya ni lah. Alright, so setakat tu sahaja untuk bab 5, pendek sahaja, settle satu hari. Dia ada satu subtopik sahaja. Awak kena tahu tindak balas exothermic dan tindak balas endotermic sahaja. Okey, exothermic membebaskan haba persekitaran, endotermic menyerap haba dari persekitaran. Exo panas, endo sejuk. Settle. Okey, so kalau awak nak lagi faham, uji pemahaman awak pergi ke bawah tu, ke YouTube Cikgu Taufik Ibrahim. Jangan lupa subscribe dulu. Selepas tu awak tekan link di bawah tu, ada soalan-soalan. Okey, boleh uji pemahaman awak. Okey, saya harap awak faham dengan tajuk ni dan kita akan sambung lagi pembelajaran seterusnya bab 6 iaitu elektrik dan kemagnetan. Jadi setakat tu sahaja, kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.